Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sambung bab 5 elektronik, subtopik 5.2 diod semikonduktor. Dalam buku teks muka surat 181. Ini adalah diod. Bahagian yang berbelang putih ni, kita panggil dia adalah katot dan bahagian sebelah lagi adalah anod. Katot bercas negatif dan anod bercas positif. Seterusnya kita tengok simbol pula. Simbol diod dilukis macam ni. Okey, kemudian ada satu garisan. Okey, inilah simbol diod. Dan yang bahagian yang segitiga ini adalah anod dan bahagian yang ada garis mencancang ni adalah katot. Okey, seterusnya kita tengok struktur diod semikonduktor. Diod semikonduktor dihasilkan daripada dua jenis semikonduktor. Yang pertama semikonduktor jenis P dan satu lagi semikonduktor jenis N. Okey, kalau kamu tengok jenis P ini dia membawa cas positif dan jenis N membawa cas negatif. Okey. Dalam semikonduktor jenis P yang membawa cas positif ni kita panggil lohong. Dan dalam semikonduktor jenis N yang membawa cas negatif ini dipanggil elektron. Okey, seterusnya apabila kedua-dua semikonduktor bergabung terbentuk satu simpang. Kamu tengok saya tunjuk dengan warna merah. Okey, ini adalah simpang dan simpang ini dinamakan simpang PN. Ingat tau. Okey, yang berwarna hitam di tengah-tengah ini adalah simpang PN. Okey. Jadi ini adalah struktur dalam diod ataupun prinsip kerja diod. Okey. Fungsi diod ialah untuk menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Diod juga dia membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, seterusnya kita tengok litar yang ada diod semikonduktor. Okey, ini adalah satu litar. Kamu perhatikan terminal positif sel kering yang berwarna merah ini disambungkan dengan terminal dengan positif diod ataupun dengan anod diod. Okey. Didapati mentol akan menyala. Okey, kita tengok litar yang kedua. Diod ini masih litar pertama. Diod dikatakan dalam keadaan pincang depan. Okey. Tengok litar kedua. Sel kering ni, terminal negatif ni yang berwarna hitam disambungkan dengan anod. Okey, positif diod. Didapati mentol tidak menyala. Jika mentol tidak menyala ataupun tidak ada arus mengalir, diod dikatakan dalam keadaan pincang songsang. Kena ingat kalau arus mengalir, diod dikatakan dalam keadaan pincang depan. Kalau arus tak mengalir, diod itu pincang songsang. Okey, seterusnya apabila diod di pincang depan, arus mengalir kan? Lohong akan bergerak ke semikonduktor jenis N. Cuba tengok gambar rajah ni. Saya tunjuk animasi ni, kamu tengok. Okey, kamu nampak kan? Lohong akan bergerak ke arah semikonduktor jenis N dan elektron ataupun cas negatif akan bergerak ke arah semikonduktor jenis P. Dan dia menyebabkan berlaku penyusutan pada simpang P. Simpang P menjadi nipis. Saya tunjuk semula. Kamu tengok simpang P nah. Okey, saya tunjuk semula. Nampak simpang P semakin nipis. Okey. Seterusnya simpang P yang nipis ini menyebabkan dia punya nilai voltan antara semikonduktor itu jadi kurang.
Dan rintangan diod juga jadi kurang. Apabila rintangan berkurang, arus dapat mengalir dengan lancar dan mentol akan menyala. Okey. Seterusnya kita tengok apa jadi pada diod semikonduktor pincang songsang. Okey, dalam diod semikonduktor pincang songsang, kamu ingat balik pincang songsang arus tak mengalir, betul? Okey. Kamu tengok animasi ni, nampak? Lohong akan bergerak menjauhi semikonduktor jenis N dan elektron akan bergerak menjauhi semikonduktor jenis P. Okey. Jadi, dapat dilihat bahawa lapisan susutan pada simpang PN tu menjadi tebal. Apabila lapisan susutan yang menjadi tebal, nilai voltan pada simpang tu bertambah, jadi rintangan juga bertambah. Apabila rintangan bertambah, arus tak dapat mengalir melalui diod. Bila tidak ada arus, mentol tidak akan menyala. Okey, kita teruskan dengan litar rektifikasi. Litar rektifikasi adalah litar yang digunakan untuk menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Litar ini menggunakan diod semikonduktor dan terdapat dua jenis litar rektifikasi, iaitu litar rektifikasi gelombang separuh dan juga litar rektifikasi gelombang penuh. Okey, di sini saya nak tunjukkan satu litar arus ulang-alik yang ringkas. Ini adalah bekalan kuasa arus ulang-alik dan ini adalah perintang sebagai beban. Saya cuma nak tunjukkan bagaimana arus ulang-alik mengalir dalam satu litar. Okey, arus akan bermula, katakan bermula di atas ni, di sini. Okey. Kemudian apabila sampai semula ke bekalan kuasa arus ulang-alik, arus akan ulang semula pengaliran tapi bermula di sini. Okey. Okey, barulah lengkap satu kitaran pengaliran arus. Okey. Okey. Dan proses ini akan terus berulang. Sebab itulah litar ini dinamakan litar arus ulang-alik. Arus ulang-alik memang dia punya ciri adalah dia berulang-ulang. Okey, seterusnya kita tengok, andai kata saya menyambungkan satu osiloskop sinar katod pada bekalan kuasa arus ulang-alik dan juga satu lagi osiloskop sinar katod pada perentang, di antara perentang. Osiloskop sinar katod atau OSK yang pertama ini, saya nak tengok bagaimana corak gelombang untuk arus input, iaitu arus yang dibekalkan oleh bekalan kuasa arus terus. Okey, OSK yang kedua ini, saya nak melihat corak gelombang yang dihasilkan oleh arus output, iaitu arus yang terhasil selepas melalui perentang. Okey, kita tengok. Katakan arus bermula di atas, di sini. Arus akan mengalir. Okey, dalam dawai penyambung dan lengkap. Okey, belum lengkap satu kitaran. Baru setengah kitaran. Okey. Kita tengok apakah corak gelombang. Baru separuh. Okey. Pada masa yang sama, arus juga akan mengalir dalam OSK yang pertama. Tapi saya tunjuk asing-asing. Sebenarnya serentak saja. Okey. Dan kembali semula kepada bekalan kuasa. Kita tengok corak gelombang. Okey. Seterusnya, arus akan bermula di sini pula. Di bahagian sini. Okey. Untuk lengkapkan satu satu litar. Okey, arus telah sampai di sini, di mana tempat dia bermula awal tadi yang berwarna biru tadi. Jadi telah lengkap satu litar. Okey, jadi arus coraknya begini.
Okey, sama juga pada masa yang sama arus juga mengalir di sini dan corak yang terhasil begini. Okey, kenapa coraknya satu di atas satu di bawah? Ini kerana arah pengaliran arus tidak sama. Okey. Arus yang separuh kitaran pertama arus bermula di atas dan separuh kitaran yang kedua arus bermula di bawah, arah tidak sama. Okey, dan proses ini sentiasa berulang untuk menghasilkan gelombang yang kedua. Okey, kita tengok corak separuh gelombang yang kedua. Okey, pada masa yang sama, okey, gelombang ini. Okey, seterusnya kita tengok arus bermula di sini pula untuk lengkapkan 1 litar. Okey, jadi kita ada 2 gelombang lah. Okey, lengkap 1 litar. Seterusnya kita tengok jika tadi saya tunjukkan litar tanpa diod. Okey, dan ini adalah arus input yang kita dapat dan ini arus output yang kita dapat tanpa diod. Sekarang saya nak tunjukkan litar dengan diod ditambah diod. Apa akan jadi pada corak gelombang apabila diod dimasukkan dalam litar? Okey, saya mulakan arus bermula di sini. Okey, arus dapat mengalir dalam litar bermaksud diod ini adalah pincang depan. Okey, jadi baru separuh kitaran corak gelombang. Kita tengok corak gelombang. Okey, pada masa yang sama arus juga mengalir dalam OSK yang pertama dan ini corak gelombang. Seterusnya arus akan bermula di sini pula. Okey. Dan arus tidak dapat mengalir dalam diod. Tidak dapat mengalir dalam litar untuk sampai ke bekalan kuasa. Ini kerana diod membenarkan arus mengalir dalam satu arah saja, iaitu arus yang awal tadi yang berwarna biru tadi. Okey, sekarang diod berada dalam keadaan pincang songsang. Jadi arus tidak dapat mengalir dalam OSK corak gelombang adalah sifar mendatar. Okey, seterusnya kita tengok pada masa yang sama arus mengalir juga dalam OSK dan kembali semula ke bekalan kuasa tanpa melalui diod. Jadi corak gelombang begini. Ini adalah corak gelombang arus input dan ini adalah corak gelombang arus output. Okey. Dan proses ini berulang. Jadi apabila proses ini berulang, corak yang dihasilkan okey begini. Dan corak untuk arus input. Seterusnya kita tengok apabila arus itu bermula dari arah yang bertentangan. Okey, arus tak dapat mengalir dan coraknya okey begini. Kemudian pada masa yang sama arus mengalir dalam OSK yang pertama dan coraknya okey begini. Faham nah? Okey, seterusnya kesimpulannya ini adalah corak bagi litar rektifikasi gelombang separuh di mana hanya satu diod yang kita gunakan. Okey, satu diod sahaja untuk menghasilkan gelombang separuh. Okey, ini adalah coraknya. Kemudian kita tengok, ini adalah graf voltan melawan masa. Didapati voltan atau beza keupayaan meningkat. Kemudian, beza keupayaan berkurang. Okey, sehingga sifar. Kemudian, tiada arus mengalir kerana diod pincang songsang dan proses ini berulang. Okey, faham nak? Ingat tak graf ni sangat penting untuk kita bincang tentang kapasitor dalam slide yang akan datang. Okey, seterusnya kita beralih kepada litar rektifikasi gelombang penuh. Dalam litar rektifikasi gelombang penuh, kita ada separuh kitar positif dan separuh kitar negatif. Okey. Dalam beza antara separuh kitar positif dan negatif ialah dalam separuh kitar positif arus bermula di sini dan mengalir dalam dua diod. Dan kemudian separuh kitar negatif arus bermula di bawah di sini dan mengalir dalam dua diod yang
bukan yang tadi, yang lain dari yang awal tadi. Okey, kita tengok bagaimana arus mengalir dalam liter rektifikasi gelombang penuh. Dan ingat, 4 diod digunakan. Okey, arus akan mengalir dan arus akan mengalir ke D1. Kenapa bukan D4? Ini kerana D4 diod pincang songsang. Arus tak boleh mengalir. Okey, jadi arus akan mengalir dalam D1. Seterusnya arus akan mengalir ke OSK dan juga ke perentang. Arus tidak mengalir dalam D2 kerana pincang songsang. Okey, seterusnya arus akan mengalir ke OSK dan juga arus dari OSK terus ke sini. Okey, cuba tengok di sini ada lengkungan. Maksudnya arus akan mengalir di sini dan melalui lengkungan dan terus ke atas. Okey, cuba tengok anak panah tu. Okey, begini. Dan apabila sampai di simpang ini, arus akan ke D3. Kenapa ke D3 bukan D4? Kalau arus bergerak ke D4, arus akan ulang perkara yang sama. Seterusnya ke D1 dan tidak kembali ke bekalan kuasa. Tapi kalau arus melalui D3, arus akan kembali ke bekalan kuasa. Okey, ini dikatakan separuh kitar positif. Kita dah lengkap separuh litar, kita tengok corak yang dihasilkan. Okey, ini coraknya. Okey, sekarang arus akan bermula di bahagian sini pula. Okey, tengok yang berwarna hijau. Arus akan melalui D2. Arus tidak melalui D3 kerana pincang songsang. Kemudian arus akan mengalir ke OSK dan ke perintang. Kemudian arus dari OSK dan dari perintang akan mengalir ke D4. Kenapa bukan D3? Jika arus mengalir ke D3, arus akan melalui D2 dan terus proses itu berulang dan tidak kembali ke bekalan kuasa. Jika arus melalui D4, arus akan kembali ke bekalan kuasa. Okey, jadi setelah lengkap satu kitaran arus dalam litar. Okey, kita tengok corak gelombang yang dihasilkan. Ini adalah corak gelombang yang dihasilkan. Okey, seterusnya kita tengok, kita buat perbandingan. Okey, didapati arus yang berwarna merah ni, arus bermula di sini. Cuba kamu tengok yang berwarna merah, arus bermula di atas. Dan yang berwarna hijau, untuk separuh kitar negatif, arus bermula di bawah. Okey, tetapi tengok OSK. OSK semuanya berada di atas. Okey, ini kerana arus yang mengalir di OSK dari atas turun ke bawah. Tengok anak panah yang besar, yang berwarna merah dan berwarna hijau. Arah merah dan arah anak panah hijau sama. Sebab itulah corak gelombang adalah sama. Okey, adalah di bahagian atas. Okey, seterusnya kita tengok, ini adalah corak bagi rektifikasi gelombang penuh. Okey, ini menunjukkan beza keupayaan meningkat, kemudian beza keupayaan berkurang sehingga sifar, kemudian proses akan berulang. Okey, ini adalah corak rektifikasi gelombang penuh. Ingat ini kerana kita akan menggunakan dalam membincangkan kapasitor. Seterusnya, berikut adalah beberapa jenis arus yang biasa kita gunakan. Ini adalah arus ulang-alik, contoh arus ulang-alik. Okey. Yang bahagian atas menunjukkan arus bermula yang untuk separuh litar pertama. Yang di bahagian bawah ini menunjukkan arus separuh litar kedua. Okey. Kemudian ini adalah corak contoh arus terus, tetapi untuk litar rektifikasi gelombang penuh. Tetapi corak arus terus ini tidak rata. Walaupun arus terus tapi tidak rata. Corak arus terus yang mantap ialah seperti ini. Garisan lurus.
Okey. Sekarang kita tengok kapasitor. Ini adalah kapasitor dan ini adalah simbol bagi kapasitor. Okey, walaupun litar rektifikasi gelombang penuh, ini ayat ni sebenarnya gelombang separuh pun sama. Dua-dua gelombang dapat menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Tetapi arus terus yang dihasilkan tidak rata. Okey. Okey, telah saya betulkan. Walaupun litar rektifikasi gelombang penuh dan gelombang separuh dapat menukarkan arus ulang alik kepada arus terus, tetapi arus terus yang dihasilkan tidak rata. Oleh itu, kapasitor perlu ditambah ke dalam litar supaya arus output menjadi rata. Kapasitor perlu disambung secara selari dengan beban. Dalam slide yang kita bincang, beban kita ialah perintang. Apa fungsi kapasitor? Kapasitor boleh menyimpan cas dan menyah cas. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kalau kita tengok, ini adalah graf voltan output yang belum diratakan. Dan kita akan ratakan graf ini. Okey. Ini adalah satu litar diode. Okey, rektifikasi gelombang separuh. Tetapi kita masukkan kapasitor. Okey, apabila bekalan kuasa dihidupkan, saya tunjukkan separuh yang pertama lah. Arus akan mengalir dalam kapasitor dan juga dalam perintang, juga dalam OSK dan kembali semula ke bekalan kuasa. Apabila arus separuh kitar kedua, arus tidak dapat mengalir ke dalam melalui diode kerana pincang songsang. Okey, jadi apabila kapasitor dimasukkan dalam litar, corak gelombang bukan lagi corak ini. Kita tengok apa yang terjadi. Semasa beza keupayaan sedang meningkat, pada bacaan tertentu, contohnya bacaan pada garisan merah ini, okey, kapasitor dicas. Okey, sekarang kita tengok. Katakan beza keupayaan tu sedang meningkat. Okey, bila sampai saja di sini, kapasitor dicas. Okey. Kemudian beza keupayaan akan menurun. Apabila beza keupayaan akan menurun, kapasitor akan menyah cas. Dia akan membebaskan tenaga elektrik dia supaya beza keupayaan itu kekal, voltan tu kekal, tidak menjadi sifar. Okey, kalau kita tak pasang kapasitor, beza keupayaan akan jadi sifar, macam graf hitam ni. Tapi bila kita pasang kapasitor, beza keupayaan tidak menjadi sifar. Okey, dia berkurang sebab dia menyah cas. Jadi cas beza keupayaan semakin berkurang, tetapi tidak mencapai sifar. Apabila mencapai berada pada nilai beza keupayaan ini, dia kembali dicas semula. Okey, dan proses ini berulang. Okey, jadi apabila kita memasukkan kapasitor dalam litar rektifikasi gelombang separuh, corak gelombang yang kita dapat adalah berbentuk begini. Okey. Seterusnya kita tengok kapasitor dalam litar rektifikasi gelombang penuh. Okey, apabila beza keupayaan bertambah mencapai nilai tertentu, contohnya di sini, kapasitor akan dicas. Kita tengok kapasitor sedang dicas. Okey, apabila beza keupayaan berkurang pula, di sini beza keupayaan akan berkurang, kapasitor akan menyah cas supaya beza keupayaan itu tidak menjadi sifar. Okey, voltan tidak menjadi sifar. Dan proses ini berulang. Jadi, untuk rektifikasi gelombang penuh yang dimasukkan kapasitor, corak gelombang yang dihasilkan ialah seperti ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.